Kalaulah Saudi ni tak jumpa minyak, Ustaz, rasanya gerakan ataupun aliran Wahabi ni akan berjaya tak disebarkan ke seluruh dunia bagi Ustaz? Tanpa menafikan bahawasanya mereka mempunyai minyak yang ditemui pada tahun 1930 pada era Al-Malik Faisal, Al-Malik Khalid, Al-Malik Saud. Mereka ketika itu mereka mempunyai kekayaan. Ketika itu mereka mempunyai kekayaan dan mereka menghantar pendakwa-pendakwah ke seluruh dunia, mendanai dan membiayai dan sebagainya. Kalaulah tak ada benda tu dan tak ada modern Wahhabism yang cairkan. Okay. Sebab Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, Raja Mamlakah Al-Arabiah Saudiah, kerajaan Saudi yang ketiga, raja bagi kerajaan yang ketiga, raja pertama bagi kerajaan yang ketiga, yang menggabungkan tauhid mamlakah, yang menggabungkan baru-baru ni hari taksis. Selain daripada pro Wahabi, saya pun juga pro Saudi, maksudnya meneliti sejarah Saudi. Orang tak baca, kita baca. So betul lah kata Ustaz Idrus, ni bukannya Wahabi yang tu, saya menjiwai benda tu. Saya menjiwai. Masuk ke jiwa. Masuk ke jiwa. Orang saksi. Instagram saya, Facebook saya, Saudi lah ke? Kan? So bila ceritakan benda tu, dia tak ada selain melainkan benar. Abdul Aziz dikatakan mempunyai satu ini dicadangkan oleh pengkaji barat David Omins dalam Qawli Banzil dalam Wahhabism dia. Dia kata Abdul Aziz dia mengumpulkan ulama dan dia kata you need to modify, awak kena bersesuaian dengan dengan keadaan sekarang, dan negara kita ada we have diplomatic ties with negara-negara asing, negara-negara barat. So tone down, kan? Maksudnya perlahankan sedikit. Okay. Dan antara anekdot yang menarik adalah Abdul Rahman Nasir As-Sa'idi pernah walaupun dia adalah orang yang sedikit maksudnya pertengahan, dia pernah tafsirkan Ya'juj Ma'juj itu adalah orang-orang China, Mongolia. Dan ini tidak disenangi oleh Al-Malik Abdul Aziz. Malik Abdul Aziz pernah tegur, kata kita ada hubungan ni dengan China. So jangan macam tu. So ulama-ulama lain tulis surat kritik As-Sa'idi, so As-Sa'idi tarik balik. So Abdul Aziz adalah orang yang nampak religious, ada Wahabi, tapi dia adalah antara tokoh besar bertanggungjawab memodernkan Al-Wahabi sekarang. Maksudnya Al-Wala' wal-Bara' tu tidak begitu keras seperti first wave of dahulu Abdul Aziz. So tanpa dua ni yang menyebabkan bila cair orang tak nampak yang lama. Bila dah cair orang tak nampak yang lama. Kan orang tak pergi kepada sumber asal. Bila cakap sumber asal, tengok mana tak ada pun. Ada Saudi kacau ke? Kita kata Saudi yang sekarang bukan Saudi yang dulu. Kan? Saudi yang sekarang dah berbeza banyak dah. Kan? Jadi walaupun still lagi ada benda tu, still lagi ada that sejarah. Kan? Jadi nak katanya itulah dua benda. Dana dan juga pencairan yang dilakukan dari semasa ke semasa. Maksudnya kalaulah kita lagakan keilmuan aliran Wahabiyah dengan keilmuan majoriti umat Islam ni, majoriti ulama kita, tanpa dua-dua didanai oleh sesiapa, tanpa ada sokongan politik dari sesiapa, mustahil bukan aliran Wahabiyah ni akan menang, kecuali mendapat jiwa rakyat yang jahil lah. Yang jahil dan kita tak nafikan. Masyarakat sukakan kepada satu benda yang revive dan reform dan simple. Masyarakat suka kepada benda tu. Tapi dalam masa yang sama, majoriti mereka juga tidak suka judgemental. Betul. Tak suka menghukum. Tak suka. Sampaikan Ibn Afaliq dan juga Abdullah bin Abdul Latif. Dia cakap dari risalah dia orang, benda-benda seperti Abdullah bin Daud Az-Zubairi. Dia kata dalam risalah mereka, gerakan ini, gerakan Wahabiyah ini tak boleh dikekang dengan intelektual dan tak boleh dikekang dengan hujah apa semua, hanya dengan senjata. Sebab apa? Sebab orang yang masuk dalam tu adalah kerana sama ada dua, kerana suka simple atau kerana takut. Kerana takut diapa-apakan kalau menzahirkan kritikan. Takut dia, sebab setiap yang menzahirkan kritikan semua akan dipandang serong dan dipandang skeptik. Dan akhirnya dia tengok Osman bin Muammar. Betul. Ya, Osman bin Muammar. Kita begitu jelas. Orang yang kata Osman bin Muammar, mana kamera? Orang yang kata Osman. Orang yang kata Osman tengah-tengah. Orang yang kata Osman bin Muammar khianat. Subhanallah. Ibn Afaliq
berkali-kali tulis surat pujuk Uthman bin Affan. Jangan terpedaya dengan Muhammad ni, jangan terpedaya dengan Muhammad Wahab, jangan terpedaya. Bersiri-siri tulisan Ibn Afari tulis dan kirimkan daripada Al-Ahsa kepada Ibn Muammar di Uyainah. Yang Uthman pertahankan Syekh Abdul Wahab berkali-kali. Berkali-kali bertahan. Dan dia tuduh. Dan Muhammad bin Abdul Wahab, masya-Allah, waktu di Uyainah, dia kahwin dengan maternal aunties, maksudnya makcik kepada Uthman bin Muammar, Jauharah binti Abdullah. Dia kahwin. Aina raham? Mana silaturahim? Aina penyiasatan, penelitian atas dakwaan tree kononnya, atas dakwaan pengkhianatan kononnya. Lepas tu bukannya dia benda yang dia sesali pun. Dia pergi sendiri kepada tu, dia lantik sendiri pengganti Ibn Muammar daripada orang yang bunuh dia. Itu bukannya benda yang alamak kita dah silap, alamak kita dah no, tak ada. Patutnya kalaulah dikatakan dia tidak redha dengan pembunuhan tu atau tidak ada tangan dalam pembunuhan itu, paling tidak pun pembunuh-pembunuh itu dihakimilah. Yes. Tapi dia ambil mereka jadi ahli syura. Dan saya nak point satu benda. Ada satu tokoh yang saya hormati. Dalam satu siri beliau, dakwaan Wahabi dan terorisme. Antara hujah dia kata, antara beza Wahabi dengan terorisme adalah mana ada Wahabi ni menyokong pembunuhan massal macam Ikhwanul Muslimin, dia kata. Masya-Allah. Kan? Mana ada macam Qutbism? Mana ada Wahabism memisahkan di antara tauhid hakimiyah dengan tauhid uluhiyah? Maksudnya kena ada negara baru kafir, baru Islam, tak ada negara tak Islam. Kan? Maksud dia nak tauhid hakimiyah, kita tahu bersama. Maksudnya kalau tak ada tauhid dalam dustur, dalam perlembagaan, dalam penghakiman, demokrasi dalam kufur, demokrasi kufur. Kan? Dan ini memang core of Qutbism, saya kutub. Okay? So dia nak bezakan di antara dua tu. Kita katakan, masya-Allah, Wahabi tak ada macam tu. Itu antara hujah mereka. Wahabi tak ada macam Ikhwan Muslimin tu. Kita kata, lepas orang bunuh Anwar Sadat, lepas tembak Anwar Sadat akan kena bunuh kan? Anwar Sadat kena tembak. Pemuka-pemuka Ikhwan Muslimin yang saya tak nak sebut kat sini nama dia sebab sensitif. Pemuka Muslimin kata kepada pembunuh tu, kenapa bunuh sekarang? Dia bukannya kecam pembunuhan tu, tapi kenapa bunuh sekarang? Dan nama tu kalau saya sebut akan memarahkan semua kah? Tak apa saja. Akan memarahkan semua kah? Kan? Even orang yang sangka baik dengan orang tu adalah figure besar. Tapi tengok kepada terorisme ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dan tengoklah apa yang terjadi kepada Uthman bin Muammar, Muhammad bin Wahab. Dan kita lihat dalam buku-buku Qutbism, dalam Ma'alim, dalam Fisilal, masyhur dia kata masyarakat luar sebagai masyarakat jahiliah, kita komuniti Islam. Muhammad bin Abdul Wahab kata guru-guru di Al-Arid dan risalah daripada Abdullah bin Isa juga yang sama dalam Tarikh Najid Ibn Ghannam. Dia kata, saya laqad talabtul ilma, saya telah menuntut ilmu. Wa a'taqidu man 'arafani anna li ma'rifah wa fi dhalika al-waqt anni la a'rifu tauhid. Saya tak tahu tauhid. Itu tak apa. Ada sebahagian sahabat kita daripada Kongres Asari kata ini adalah satu tawaduk daripada Syekh Muhammad Abdul Wahab. Kita kata ni bukan tawaduk. Kalau bayangkan kalau saya kata saya tak tahu, mufti-mufti pun tak tahu. Ini bukan tawaduk, bang. Ini bukan tawaduk, Syekh. Kemudian rakan-rakan Salafi, masya-Allah, kata tengok dia dah bantah Ustaz Adam, dia dah bantah Ustaz Adam. Kongres Asari memang terkenal. Ini bantah apa ni sebenarnya? Bantah apa sebenarnya? Respon disamakan dengan jawapan. Respon apa sebenarnya ni? Kan? Wa kadzalika masyayikhi. Tidak ada seorang pun ya'rifun dzalik. Tak ada seorang pun tahu. Maksudnya ini membenarkan dakwaan dan tuduhan Al-Qabbani. Tuduhan-tuduhan daripada Abdullah Afandi bin Sadiq Al-Hanafi dan daripada ulama-ulama sezaman dengan dia, Ibn Fairuz, yang kata Ibn Muhammad bin Wahab ni tak ada guru. Dia orang kata Muhammad bin Wahab ada guru. Dia kata Syekh Muhammad belajar dengan Muhammad Hayat As-Sindi. Dan Muhammad Hayat As-Sindi pun akhir sekali kritik Muhammad bin Wahab. Masya-Allah. Dia belajar dengan Abdullah bin Ibrahim bin Saif.
yang katanya dikata oleh Beneran Nam, Ibn Bashir, Abdullah Ibrahim bin Saif ni bawa Muhammad Abdul Wahab masuk dalam perpustakaan dia, library dia, ni buku Abdul Wahab untuk kita berperang orang kampung gitu. Nampak mindset Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim untuk kita berperang orang kampung, mindset berperang orang kampung. Dikatakan dia pergi ke Basrah belajar dengan Syekh Muhammad Al-Majmu'i, tapi ni lebih fictional, mungkin ada mungkin tak ada. Okey. Tak sabit lah. Al-Majmu'i. Tapi dia boleh kata masyayikh dia tak tahu. Ini menegaskan lagi yang dia tak dapat dari guru dia sebenarnya. Ibrahim bin Saif, Abdullah bin Saif tak ada pun sebenarnya. Muhammad Hayat Sindi yang dikatakan, Hayat Sindi tanya Abdul Wahab, apa pendapat kau dengan orang yang berdoa tabaruk kat kubur Nabi SAW? Ibn Abdul Wahab kata dengan ayat yang sombong, inna haula'i mutabbarum ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Itu adalah orang yang sombong dan batil perbuatan mereka. Muhammad Hayat Sindi kata, betul. Sedangkan Muhammad Hayat Sindi kemudian kritik Ibn Abdul Wahab. Kritik bahagian pembunuhan tu lah. Yes. So ini menerangkan lagi bila dia kata guru-guru saya wa kadzalika masyayikhi la ahad minhum ya'rifun dzalik. Tidak ada seorang pun tahu. How? Hayat Sindi tak tahu. Abdullah bin Saif tak tahu. Itu semua hujah untuk tutup dakwah tuduhan yang awak tak ada guru ke? Kalau you kata Adam tak ada guru, fahamlah juga kan Adam tak ada guru. Kan? Tapi mustahil lah, takkanlah orang tak ada guru, takkanlah orang tak ada something they admire upon. Kan? Ini menegaskan lagi. Ini semua datang min tilqa'i nafsihi, daripada diri dia sendiri. Yang mana cucu dia, saya beritahu Ustaz, cucu dia Abdul Rahman bin Hasan. Cucu siapa? Cucu Muhammad bin Wahab. Dia kata dalam maqamat, dia kata bahkan atuk aku ini dia lebih tinggi daripada ulama-ulama zaman dia, dan dia dapat itu adalah langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Abdul Rahman bin Hasan dalam maqamat. Golongan marifat. Sebenarnya sama. Bila saya baca ni, saya baca dengan sahaja saya terkejut. Saya kata macam manalah saya boleh endorse ajaran macam ni. Dia dakwa dia dapat direct daripada Tuhan. Betul. So guru-guru itu just menempel-nempel aja lah. Yes. Sebagai menutup dakwaan yang dia tuduhan dia tak ada guru, dia tak ada belajar daripada syaitan dan sebagainya. Belajar dari syaitan. Kan memang dapat dari syaitan tu. Kan? Tak perlu menakut-nakutkan kita memfitnah orang yang mati. Berapa banyak buat fitnah para ulama. Kan? Berapa banyak buat takfirkan, lazim takfirkan para ulama, para sadah. Jadi benda-benda seperti ini hakikatnya tak jauh beza dari batiniah. Itu mungkin kenyataan yang paling tajam buat pada sesi ni. Okey. Tadi kita dah bahas dua faktor yang mungkin buat orang terima Wahabiah atau Wahabiah tersebar. Mungkin tak Ustaz, satu lagi faktor adalah ialah kawan-kawan asfajar kita sendiri yang mungkin ada kecenderungan kepada perkara-perkara khurafat, ada kecenderungan kepada tasawuf falsafi contohnya, yang mungkin membawa counter reaction ataupun dia saling memelihara satu sama lain. Ya, of course. Ni kita piara satu sama lain kan. Dia kita kata ekstremism dua kutub. Maksudnya dia menatijakan keganasan dua kutub. Benda ni lama dah. Bila Mu'tazilah mengganas, dan lepas tu Hanabilah mengganas. That is normal thing. So bila Aswaja mengganas, Wahhabism mengganas. Dan saya tak nak orang salah faham, seolah-olah macam dah ada dah tuduhan kami ni kuburi dan sebagainya. Seolah-olah kami pula daripada satu belah ni pergi lompat ke belah sana pula endorse hulu fil kubur. Kita kata kita tak endorse orang untuk, kita tak cadangkan orang untuk pergi kubur share sekian-sekian untuk minta dekat dia. Kita kata perbuatan seperti itu jangan hukum kufur lagi. Itu yang kita kata. Keadaan-keadaan terpencil yang dilaksanakan ataupun keadaan majoriti ulama-ulama dahulu dilaksanakan atas kapasiti peribadi mereka, kan, berdasarkan dalil yang mereka lihat. Walaupun awak tak setuju untuk menjaga kemaslahatan umat, which is yes, we setuju dengan benda tu, untuk menjaga kemaslahatan umat. Bukan semua orang boleh didedahkan dengan benda-benda seperti itu. Saddu zari'ah. Kita setuju. Tapi untuk hukum orang dan bunuh macam model Syekh Muhammad Abdul Wahab, kita kena lawan. Dan saya yakin rakan-rakan Salafi sekarang pun tak setuju kalau ada orang yang Muhammad Abdul Wahab ada sekarang jasadkan macam tu. Boleh kita kata tapi pandai pula nak berlepas diri daripada ISIS.
saya cakap sebenarnya no different between ISIS and the first wave of Wahhabi Najdi. No different. Hijrah, wala wal bara. Saya dulu ingat lagi waktu PRM tanya saya tentang wala bara, konfront saya pasal wala bara, saya kata itu ada dalam Quran, saya kata. Tapi now gaya memang macam tu lah. Memang itu dalam Quran, mana boleh macam tu. Kata-kata itu dalam Quran. La tajidu qauman yu'minuna billahi wa kita hafal usul salat, kita hafal qawaid arba'ah, kashf syubhat, kita bertauhid, kita hafal. So kita balas balik dengan benda tu. Jadi pemahaman al-wala al-bara berdasarkan versi dia, semua tu benda yang sama macam apa yang ISIS perjuangkan sekarang. Saya teringat bila kita bahas isu Ibn Arabi ni, bila saya kawan-kawan yang sokong ni, mereka ada image mereka sendiri tentang siapa Ibn Arabi tu. Yang bila kita lihat kepada sumber-sumber primer tak kena. Dia ada satu image buatan, kan? Satu figura yang hanya wujud dalam minda mereka sahaja. Saya lihat dalam kes Muhammad Abdul Wahab ni pun sama je sebenarnya. Kawan-kawan yang banyak pertahankan ni pun, dia mempertahankan satu watak yang tak wujud. Ya. Kalau dia merujuk kepada sumber seperti mana yang Ustaz sebut tadi tu, dia pun akan tolak. Yes, dia pun akan tolak. Saya yakin sahabat-sahabat Salafi yang dengar, Wahabi yang dengar, anda pun tak akan setuju dengan apa yang dilaksanakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Anda pun akan takut untuk menisbahkan diri anda kepada dia. Ya. Seperti mana anda allergic dengan ISIS, kita sama-sama allergic dengan ISIS. Sekarang dah berlepas diri, dia kata that is not true face of Islam. Wajah sebenar Islam. You wouldn't want to live under his authority pun. Under his reign. Tak nak pun. Kan? Dan sejujurnya apa yang dikatakan bahawasanya Wahabi tak ada kena dengan ISIS, kita kata that is your interpretation of Wahhabism, your modern Wahhabism yang you dah cairkan, dan bukannya apa yang dilaksanakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab pada zaman dulu. Bukan. Dia kata negara-negara selain dia semua kufur. Dan ini kekal oleh Madakhilah sekarang. Rabbul Khali. Antara nikmat Allah kepada kita adalah kamu tak nampak negara-negara lain yang menerapkan hukum Islam. Semua negara-negara adalah negara-negara menerapkan hukum sekular dan demokratiyah dan kufur, taghut hukum. Dan kita, nikmat Allah ke atas kita, daulah Saudi Arabia adalah salah satu negara yang menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Satu-satunya negara. Di continue oleh Rabi' Madkhali, kelompok Madakhilah. Dan ini bukannya first wave, third wave, pengakhiran third wave oleh Sulaiman bin Sihman yang dianggap sebagai dah cair. Yes. Sulaiman bin Sihman adalah, kita boleh nampak, figure terakhir Najdi, Wahhabi Najdi yang dahsyat. Selepas itu Muhammad bin Ibrahim dalam kalangan ahli syekh. Saya mohonlah kepada semua yang nak bela Syekh Muhammad Abdul Wahab, sebelum awak nak bela tu, sebutlah nama-nama macam ni. Kan? Kalau awak tak kenal siapa bin Sihman, siapa, janganlah nak bantah-bantah ataupun masuk into the scene. Ini teknik ilmuwan dan ulama sebanyak sejarah. Kalau perasan, mereka kan sengaja keluarkan nama-nama yang orang tak pernah dengar ataupun istilah-istilah yang susah orang nak faham. Bukan apa, untuk menunjukkan bahawa ilmu ni ada autoriti. Ilmu ni ada makam. Ilmu ada autoriti. Awak tak kenal ahli dia, awak tak tahu realiti. Yes. Awak tak tahu realiti. Exactly. Okay. So Ibn Sihman adalah antara salah satu orang yang still lagi pada dia meninggal tahun 1930-an. 1930-an. So awal 1900 tu dia ada lagi skeptik, maksudnya Utsmaniyah ni kafir. Dia bukan Muhammad bin Wahab sahaja. Bukan. Semua sepanjang Utsmaniyah is kafir, musyrik, tidak berhukum dengan hukum Allah. Familiar kan dengan benda tu kan? Okey, memanglah kita kata terorisme ni ada juga. Al-Ma'unah is not Salafi. Yang pergi ke Syria ada tu, there is Ibn Tumat. Ibn Tumat. Kita kata ekstremisme ni agama lain pun ada. Dia bukan isu aliran apa, tapi agak aliran yang mana prinsip dia mengajar kepada itu. Ekstremisme boleh berlaku dua. Bekas radikal cakap. Ekstremisme berlaku dua. Satu kerana semangat diri, satu kerana prinsip ajaran tersebut. Satu je tak cukup. Dia mesti ada dua-dua sikit. Kan? So Wahhabism jatuh pada benda ni, semangat diri dan prinsip ajaran itu sendiri. Yang mana memudah mengkafirkan orang dengan pembahagian dua tauhid yang menatijahkan simple untuk mengeluarkan orang Islam, semudah itu sahaja. Dan ini menyebabkan Muhammad bin Abdul Wahab dituduh. Dan kita nampak benda ni betul. Dia macam dalam risalah dia kepada suku-suku Sudair,
perkampungan Sadiq. Dia kata Nabi SAW dulu jihad, dan apa yang saya buat ni pun adalah sama macam Nabi SAW buat. Itulah sebenarnya apa yang ulama-ulama seperti Abdullah bin Daud Az-Zubairi, Ibn Mutlaq kritik mereka, yang mana mengatakan dia ni Ibn Fairuz jangan mengaku Nabi. Kalau kita perasan dalam buku-buku Refuters of Wahhabism, betul, dia kata tanabba, mengaku Nabi. Unsur-unsur tu ada. Muhammad Wahab kata dia taklah mengaku dia Nabi. Dia tak mengaku dia Nabi. Tapi daripada dia cucu dia kata tadi dalam kitab Al-Maqamat bahawa dia dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia kata yang hijrah kepada dia, wajib hijrah kepada dia. Kalau tak boleh untuk kafirkan orang musyrikun dan menzahirkan enmity, bughd wal adawah. Bukan setakat kafirkan tau, bukan setakat you kafir. And then I minum dengan you. Kena berdendam, kena menzahirkan permusuhan. Sebab tu kata Wahabi tak sesuai kat Malaysia. You kena zahirkan permusuhan. You kena zahirkan permusuhan. Wajib. Dan memang itu yang mereka buat. Memang itu yang diorang buat. Kebanyakan pergaduhan, pemusuhan kita lihat di social media, mesti ada unsur ini. Mesti ada golongan ini. Ini adalah satu fakta yang kita tak dapat menafikan. Jadi, mereka mewajibkan hijrah kepada mereka. Mereka panggil Muhajirin dan Ansar. Mereka kata ni tentera muslimin. Selain mereka adalah tentera musyrikin dan tentera bukan Islam, menyebarkan Islam. Bahkan mereka mengugut untuk menakluk Iraq dan Syria, seperti mana Umar dan Abu Bakar menakluk Rom dan Parsi yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Sampailah kepada kerajaan Saudi yang pertama yang ditakluk oleh Saud the Great, Saud bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Mencapai ke Basrah, ke Karbala, maksudnya besar kerajaan Saudi ketika itu. Semua ditaklukkan atas dasar ini, menyebarkan Islam, menyebarkan Islam, menakluk negara-negara syirik. Bukan defensif. It's not jihad defensif. Hazahwa, ini saya nak bawa sekarang. Ini hujah utama mereka bahawa Syekh Muhammad Wahab hanya mempertahankan diri kerana orang lain yang mulakan serangan dulu. Bukan. Sejak daripada dia takluk Riyadh dan Manfuha, oleh dia serang Daham bin Dawas. Okey, mungkinlah itu boleh kata sebagai jihad defensif, menyerang pengkhianat, menyerang Osman bin Affan, menyerang pengkhianat. Mungkin sebab Daham bin Dawas dah masuk Wahhabism, masuk Islam. Ayat digunakan dah masuk Islam. Irtadda. Kemudian murtad. Ayat dia. Murtad maksudnya apa? Yanza' yadahu min bai'at Ibn Saud. Menarik tangan dia daripada bai'ah Ibn Saud. Itu maksud dia. Dan mengkritik Wahhabism. Okay? So, itu yang dimaksudkan dengan irtidad. Mungkin itu boleh dinyatakan sebagai defensif, tapi sejak dia takluk Huraymila, takluk negeri Huraymila, ditulis Mufidul Mustafid, bantah abang dia Sulaiman. Bahkan dalam tarikh Ibn Ghanam, dia nak bunuh abang dia. Macam mana awak boleh kagum dengan orang yang nak bunuh bau bacang Osman bin Muammar, yang mana makcik dia adalah isteri kita. Lepas tu abang dia pula. Lepas tu abang dia pula. Semua atas dasar awak telah keluar daripada tauhid. For argument's sake pun, katalah kita terima bahawa bukan dialah yang pertama angkat pedang, tetapi pihak yang mengkritik dia yang angkat pedang. Tapi satu fakta yang kita dapat nafikan bahawa yang melontaran murtad, syirik akbar, kafir, wajib diperangi adalah dia dulu. Yes, of course. Dia dulu. Takkan kerajaan nak diam. Kata kalau ada orang buat begitu dekat Malaysia ni, dekat Kuala Lumpur ni, takkanlah polis tak datang. Dan bila polis mungkin menggunakan sedikit aggression, kekerasan, bolehkah kita kata polis yang mulakan? Tak boleh. Tak boleh. Boleh. There is counter kepada kekerasan tu. Sahih. Dan orang akan kata macam, kalau macam tu refuters pun kafirkan Ibn Abdul Wahab. Nampak macam mana awak datang dengan benda yang awak mengkafirkan orang Islam. Nabi SAW kata mafhum dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, siapa yang tuduh orang kafir, kan? Dan dia salah, maka tuduhan itu berbalik kepada diri dia. Betul. Maksudnya awak kata the version of Islam yang betul sebagai kafir. Betul. Kan? Maksudnya awak lah yang kafir. Betul. Instead of apa-apa tafsiran lah, kufur tu kufur nikmat ke, kufur tu kufur taat ke, kufur dan sebagainya. Tetapi that is it. Kalau awak menggelumangkan diri awak dalam mengkafirkan orang, kemudian orang kafirkan awak, awak tak boleh jadikan tu alasan,
Oh, ya, saya kafir dengan dia kafirkan saya dulu. Mana boleh macam tu? Macam Muhammad Wahab bunuh orang, Ibn Tumar pun buat juga. Tak itu boleh. mengiyakan sebenarnya. Itu mengiyakan sebenarnya. Awak tak, you have done nothing for your aliran. Betul. You have done nothing. Awak tak bela apa-apa pun. You have agreed with the criticizers. Yes. So itu modus operandi kebanyakan dalam kalangan kita sekarang. Alah sama je. Alah sama je awak. No, dalam aliran awak jangan jadi kat aliran kita parti politik yang awak nak membodek semua orang atas. Baru-baru ni Sidang Kalam keluarkan posting berkenaan dengan ada banyak hadis palsu dekat dalam Kitab Tauhid Syekh Abdul Wahab. Hadis. Antara responnya ada orang jawab balik, alah Ihya pun ada. Jadi awak nak mengatakan apa? Sama lah. Ya, hadis palsu. Ya, dalam kita orang pun ada. Awak ada kata. So itu pengakuan bukan? Kalau pengakuan kena adil. Kritik di sini, di situ pun kena kritik. Ya, of course. Itu sifat yang adil. Baik. Okay, kita rasa dah banyak kita cerita berkenaan dengan gerakan Wahabiyah, Syekh Abdul Wahab, perjuangan dia. Kalau boleh saya tambah sikit. Silakan. Fadhal. Bukan setakat abang dia. Even ayah dia pun dah nampak sebelum dia meninggal. Walaupun dia mula dakwah selepas ayah dia meninggal. Ayah dia ada sikit keras dengan dia. Firasah yang. Firasah. Dan ayah dia bukan macam calang. Ayah dia qadhi di Uyainah. Qadhi. Hambali ya? Ya, Hambali. Abdul Wahab dan juga Sulaiman, atuk dia qadhi, well known, prominent scholar di situ. So tasyajara baina abihi, kana bainahu wa bain abil kalam. Maksudnya ada pertemuan. Ya. Waktu dia balik tu dia cakap, oh masyarakat kita ni syirik Ini semua direkod oleh Ibn Ghandam, penyokong dakwah Wahabi sendiri. Dan dakwah Wahabiyah ini bahkan bukan sahaja ada orang kata As-San'ani sokong, Syaukani sokong. No. Tak ada. Dia sokong sebab nampak ada unsur baik. Bila dengar ada unsur baik, maksudnya membantah kesyirikan, membantah kubur dan sebagainya. Okeylah, kita fahamlah. Kan, orang pandang baik. Tapi bila datang Mirbad At-Tamimi ke Yaman dan bagi tahu kelancangan Ibn Abdul Wahab, kebobrokan dia, ketirisan dia dalam urusan darah umat Islam, dalam urusan darah musuh. Syaukat As-San'ani menarik balik semua itu. As-San'ani berlepas diri daripada memuji dakwah Najdiyah. Berlepas diri. Dan semua ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, As-San'ani yang hidup zaman itu, yang mula-mula puji kemudian tarik balik. So dia nampak, dia lebih tahu. So tak ada hujah bila awak nak berhujah dengan kata Al-Qaradawi kata, Wahab Az-Zuhaili kata, Atiyah Saqar kata, rahmatullahi alim ajma'in. Tapi dia hidup zaman tu? Kita hidup zaman tu. Dan mereka dikenali sebagai, mereka mungkin tidak ada masa untuk mendalami turaf dakwah Najdiyah yang mana berisi dengan takfir kepada kerajaan Uthmaniyah, yang mana berisi violence, yang mana berisi sebenarnya dia adalah satu gerakan politik yang menegakkan politik sebenarnya. Dia tak ada masa untuk tengok benda tu, yang dia nampak hanyalah zahir. Jadi saya nak tekan kat sini, maksudnya antara orang yang tengok, yang puji betul tarik balik, dengan orang yang tak tengok, takkanlah akal kita akan pergi kepada orang yang tak tengok. Kalau betul Salafi, rujuklah Salaf Syekh Muhammad Abdul Wahab. Itu dia punya generasi dia. Ya. Okey Ustaz. Sekarang ni pegangan Ustaz sudah berbeza. Banyak berbeza. Allah. Jadi saya rasa poin yang paling besar yang orang nak tahu adalah apa cetusan utama tu Ustaz? Yang pertama datang dalam minda Ustaz, atau yang Ustaz, tokoh-tokoh yang Ustaz jumpa, buku yang Ustaz baca yang mungkin buat Ustaz persoal balik, apa yang aku pegang ni? Apa cetusan awal ni Ustaz? Sejujurnya saya mencetuskan perubahan saya 3 benda. Yang pertama, belajar fiqh. Belajar fiqh. Boleh tak Ustaz jelaskan apa yang ada dalam fiqh ni yang boleh buat Ustaz berubah? Dalam ilmu fiqh kita belajar al-anah, berhati-hati dalam hukum. The complexity of knowledge. Yang mana itu amat berbeza dengan tradisi, sorry to say, Salafi.
nak sorry apanya, tadi dah hantar banyak-banyak kan. Dia kata asalnya memujuk kan. Asalnya memujuk. Ini bukan pujuk lagi dah. Ustaz. Bila pujuk ni kadang kita termarah sikit. Betul. Tapi kita tagih balik. Kita marah tak sayang. Betul. Sebab kita kata awak janganlah jadi ganas seperti itu. That's it. Dan bila cerita pasal keganasan ni susah untuk kita tak marah. Tumpahkan darah orang. Sampai awak kena benda tu baru awak tahu. Sampai awak kena benda tu pada keluarga kita. Na'udzubillah min zalik. La qadarallah. Baru kita tahu. Subhanallah. Bila belajar fiqah, terutamanya mazhab Syafi'i, kita tahu the complexity of knowledge, kita tahu cabang-cabang ilmu yang pelbagai, menyebabkan untuk kita meletakkan satu hukum ada pelbagai faktor, ada pelbagai sudut dan aspek yang perlu diambil kira. Jadi mengajarkan kita, that's the procedure of the knowledge. That's the keberhati-hatian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Yang pertama, belajar fiqh mazhab. So orang cakap kat saya, fiqh, belajar fiqh mazhab Syafi'i, fiqh mutaakhirin ni membawa kepada kuburi, kata macam tu kan, membawa kepada membela kuburi. Dia kata tak pelik, sebab itulah dia corak Syekh Muhammad bin Wahab. Dia kata ilmu fiqh sebagai syirik. Ilmu fiqh sebagai syirik. Maksud ilmu fiqh yang menghalalkan istighatsah dan sebagainya, dia tak tengok apa ulama salaf buat ke, dalil apa ke, al-anbi ahya fi quburihim, dia tak tengok dalil-dalil tu. Susah Ustaz. Susah nak kena check semua ni, kaji pening. Susah. Dhaifkan aja. Ini pengalaman saya berdiskusi dengan seorang pemuka Salafiyah, Ustaz Penerat. Juga video dia. Semua dhaif. Oh, Ibn Mas'ud pun salah. Ibn Mas'ud pun salah. Yes. Kita berbincang pasal tambah selawat, reka selawat. Ibn Mas'ud salah bukan sebab dia persoalkan riwayat Ibn Mas'ud selawat. Dia masuk kalau dia terima riwayat tu, dia pun, dan dia kata salah. Ibn Mas'ud salah. Kalau betul, Ibn Mas'ud pun salah. Sahabat pun salah. Cuba kalau kita Atuk Osman bin Sa'id Darimi. Kena laknat terus. Laknat, mubah. Laknat, Jahmiyah, betina. Dipersoalkan keislaman. Jahannam. Dia bawa semua. Ustaz dah kena semua. Tuan dah kena semua. Saya pula kena apa tu? Tidak menjaga solat, tidak menjaga keikhlasan hati. Ni macam geng-geng apa tau? Ni macam geng-geng orang masuk tarikat dia, orang keluar dia saya tak pernah sangka pattern ni berlaku pada orang yang kelompok yang menyanjung intelektual sangat-sangat. Ulang balik Ustaz. Ulang balik kenyataan Ustaz. Saya tak pernah sangka ini berlaku pada golongan yang menyanjung intelektual. Dalil kuat. Bila kita kritik, bila kita criticize, senanglah dia cakap dia dengan mulut. Kalau nak kritik dengan ilmiah, janganlah menuduh mujassim. Sekarang kita kritik ilmiah. Sekarang kita bawakan riwayat. Sekarang kita bawakan athar. Bila kita attack dia orang kata kita keras. Awak tak tahu kekerasan awak kepada kita. Kan? Kekerasan awak kepada kita. Padahal kita tak pernah menjahilkan orang. Tak pernah lagi menerakakan orang. Melaknat orang, ajak laknat, ajak mubahalah. Saya juga antara orang dulu yang sokong mubahalah. Saya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Benda ni semua diteruskan oleh Ibn Qayyim. Maksudnya dilakukan oleh Ibn Qayyim. Kecil ke Ustaz isu mubahalah ni bagi saya. Kemudian diteruskan. Dan saya yakin orang-orang tokoh-tokoh itu pun sudah tidak lagi berfikiran seperti itu mungkin, insya-Allah. Alhamdulillah. Agar benda yang khilaf kekalah khilaf dan tidak ada prejudis atau persepsi yang sebegitu dalam kalangan kita untuk melaknat orang. Suka kalau orang kena laknat, suka kalau orang dijauhkan rahmat Allah SWT. Ajak orang laknat. So tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, itulah, saya tak sangka benda-benda macam tu berlaku dalam kalangan Salafi yang menuduh kita. Okay, so satu, balik pada soalan tadi fiqah. Yang kedua adalah membaca asar-asar salaf. Awal-awal tu Ustaz baca juga asar salaf. Apa yang tak jumpa? Mula-mula tu kita baca dengan kacamata tertentu. Muhammad hadis sahih. Hadis sahih menurut Sahih Albani. Itu sahaja yang kita kena terima. Yang lainnya dhaif, Albani dhaifkan dalam silsilah dhaifah. Bila belajar hadis-hadis yang ilmu hadis, dan saya ingin berterima kasih kepada almarhum Al-Fadhil Ustaz Adlan Abdul Aziz rahimahullah yang banyak membuka minda dan dada kita dengan menjadi lapang
sesama umat Islam. Ustaz Adlan juga adalah bekas Salafi. Salafi. Dan dia bersama Dr. Omar Muhammad Nur. Saya sepanjang 3 tahun saya Dr. Omar Nur. Ustaz Nur mungkin perasan. Dr. Omar amat perasan. Setiap posting Dr. Omar dan setiap pernyataan Dr. Omar dalam polemik hadis sifat, saya cuba akan bantah dalam status saya. Okey. Salah. Tapi love and relationship, saya like tapi saya bantah. saya bantah. Okey. Ni bila Zat? 3 tahun lepas? Masih tahun lepas. 2 tahun lepas. Jadi, itulah dia. Membaca athar salaf dengan lebih meluas. Terutamanya kitab-kitab Al-Imam Ibn Abi Dunya. Rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibn Abi Dunya, murid kepada Imam Abu Hatim Ar-Razi. Salah seorang ulama salaf, Abu Hatim Ar-Razi, sahabat Imam Ahmad bin Hanbal. Dan juga guru pada Al-Khatib Al-Baghdadi. Rahimahullahu ta'ala. Jadi, kita kata, Salafi sinonim dengan pengajian hadis kan. Tuan-tuan dan puan-puan, belajarlah hadis betul-betul. Kita takkan jadi Salafi. Masya-Allah. Belajarlah hadis betul-betul. Kita takkan jadi Salafi yang Wahabi. Kita akan lebih menghargai turath umat Islam. Ulama umat Islam diwariskan zaman berzaman. Akan lebih menghargai. Siapa yang belajar hadis betul-betul akan jadi seperti itu. So, apa yang Ustaz jumpa dalam asar ni yang... Okey, itu yang membawa saya kepada ketiga. Yang ketiga adalah saya membaca asar-asar tentang khasais Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuatkan saya, jadi para salaf pun bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membuka pindah saya. Maksudnya, sepanjang ini kita belajar dalam mainstream tawassul ni bid'ah. Bahkan membawa kepada kesyirikan. Dulu tak pernah jumpa ke hadis ni atau macam mana Ustaz? Ya, tak pernah jumpa. Okey. Kalau jumpa pun salah sahabat tu buat. Salah. Senang. Tapi bila kita tahu, saya berterima kasih dengan Syekh Abdullah Al-Ubaid. Dia adalah antara, walaupun mungkin sidang kalam tak setuju. Dalam kitab-kitab salaf, dalam athar, dalam sunnah oleh Al-Khallal, dalam Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah oleh Al-Lalakai, dalam Uthman bin Sa'id Darimi dalam Radd' al-Jahmiyah, dalam Al-Arsh oleh Al-Zahabi, Ulul Ali Al-Ghafar oleh Al-Zahabi. Ada sanad-sanad yang tidak sahih. So what? Sanad-sanad yang tidak sahih, hadis-hadis dhaif ini, walaupun dhaif sanadnya, ma'mulun inda salaf. Diamalkan di sisi salaf, diterima di sisi salaf. Sahih dari segi amal lah. Sahih dari segi amal. Okay, so what the point? Awak attack orang-orang yang belajar madhab, betul tak? Salafi yang belajar madhab, yang amalkan hadis dhaif dalam isu ni, isu sekian-sekian. So lain dah ni sebenarnya. Itu yang mencerahkan saya pada dan itu pula dhaif mungkin dari segi fiqah. Yang ini akidah. Yang mana qaul mu'tamad sebenarnya. Hadis dhaif dalam akidah tak boleh guna. Tak boleh pakai. Qaul mu'tamad. Mu'tamad Al-Hafiz Al-Iraqi, Al-Hafiz Al-Sakhawi dalam Fathul Mughith. So it's a big no sebenarnya. Kan kalau dalam akidah awak guna untuk membela riwayat-riwayat yang mungkar, bahkan palsu yang digunakan oleh Al-Khallal, Al-Hanabilah pada awal-awal. Dan kita kena tahulah benda-benda ni bukan setakat salah buat betul. Tak, Imam Malik rahimahullah terkenal dengan orang yang tak nak siabah hadis sifat. Imam Malik rahimahullah tak nak siabah hadis sifat. So kalau kita berdalil dengan perbuatan Waqi' bin Al-Jarrah, baca hadis pasal dhahak dekat Kufah, dia raghma unuf Jahmiyah, sekalipun dibenci oleh Jahmiyah, inilah manhaj salaf. Kita kata tak, Imam Malik rahimahullah tak suka baca hadis sifat. Ini kena dengan awak punya aliran, maksudnya awak bersih, iaitu kita ajak pada manhaj salaf ni, maksudnya ijma' ulama salaf. Sebab dah kantoi bila kita kata awak kata bid'ah, ada salaf buat. Sebenarnya salafiyah yang kita bawa ni adalah ijma' kesepakatan ulama salaf. Termasuklah benda ni. Maksudnya isu sifat ni tak payahlah gaduh-gaduh kan. Ada ulama salaf yang tak suka baca hadis sifat, tak suka sebarkan. Suruh hadis pasal buah pinggang. Ni ramai tak pernah dengar ni. Ada hadis pasal buah pinggang. Cerita sikit tak? Tak apalah, kita suruh lah, kita ikut. Jadi Athari maksudnya Amiruh hakam aja. Bila makna? La nufassiru makna. Kan? Maksudnya kita tak tafsir makna dia. Jadi kalau sahih lah, dhaif, macam mana kita nak terima? Okay. Jadi itulah dia yang menyebabkan saya, bila saya tengok pattern diorang,
boleh terima hadis dhaif. Okey, awak boleh terima hadis dhaif akidah. Ini adalah fadail Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jumhur ulama terima. Why not? Kenapa awak begitu skeptik? Kenapa awak begitu skeptik dengan benda tu? Membawa kepada syirik. Awak bawa kepada terjesim. Awak hanya membela punya awak nak semata-mata sahaja. Itu sahaja sebenarnya. Okey Ustaz. Ustaz identify diri sebagai Athari sekarang ni. Apa pandangan Ustaz perbezaan antara Athari dengan Salafi? Salafi sekarang maksudnya. Salafi muasir. Atau bagi Ustaz, kalau Salafi yang asal tu samalah dengan Athari. Dia kembali kepada apa yang Ibn Rajab rahimahullah ta'ala kata. Kritik kepada salah seorang pemuka Hambali yang terkenal, yang aktif dalam teologi. Kita tahu siapa. Iaitu, alangkah baik kalau dia tidak mendalami perkara-perkara seperti itu. Maksudnya dia tidak menggunakan kalam untuk bukan bidang dia. Tawassa' dalam tafsir ma'ani. Sampai dia menggunakan perkataan-perkataan yang ada lawazim jisim. Ini tak boleh menutup pintu orang tu dakwah jisim. Mujassim. Ini Hambali sini meneguh Hambali. Yes, Hambali meneguh Hambali. Jadi yes, dia memuliakan tokoh tersebut, tapi dia kritik. Al-Mizzi, Ibn Rajab, kan? Jadi Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah yang lahir 40 tahun, hidup 40 tahun sebelum Ibn Taymiyah Al-Hafidh. Ulama dah tersebut nama dia. Tersebut nama Syekhul Islam. Tapi Syekhul Islam dalam mazhab Ibn Qudamah. Ada orang yang boleh nafi benda tu. So, nak katanya perbezaan. Bukan Ibn Taymiyah yang saya faham Ibn Qudamah. Ibn Qudamah. So, yang menjadi perbezaannya adalah Ibn Taymiyah membawa satu arus baharu sebenarnya. Dan ini diakui oleh mereka. Mereka kata Abu Ya'la cuba untuk membawa justifikasi kepada Hanabilah. Cubaan Abu Ya'la. Ibn Tamimi cuba membawa justifikasi kepada akidah Hanabilah. Sampailah kepada era Ibn Taymiyah dan dia berjaya membawa justifikasi dan kodifikasi Hanabilah secara sempurna. Jadi dia memasuki kalam, memasuki falasifah. Sampailah kita tahu dia memilih pendapat-pendapat dia yang dikritik dalam kalangan ulama, yang kritikal dalam kalangan ulama, yang menyebabkan diri dia tuhmah. Okay? Jadi itu perbezaan di antara Athari. Saya mengutip perkataan Syekhna Maulud As-Sadiri hafizahullah Al-Maliki, faqih Maliki di Tingkar Maghribi. Ini antara tokoh yang mengubah, mencetus saya. Maksudnya dia kata antara majizat salaf tak bincang langsung. Kalau bincang, pergi khaut dengan makna dia. Beza awak dengan falasifah yang mu'attilah. Betul. Kan? Iman dengan macam tu je. Tanpa menafsirkannya dengan tafsiran. Sekarang orang tanya tangan. Tangan apa? Kan? Tangan bukan anggota. Ada jari tak? Oh, ada. Kan? Jadi, macam mana tu? Itu adalah satu kontradiksi. Tapi akhir sekali mereka akan berselung di balik. Itu sebabkan jari pun kerana Allah cakap dia ada jari. Kan? Lawazim sifat ni memang subur dalam kalangan Salafi. Melazimkan sifat. Maksudnya sifat tu wujud secara aklan. Sifat telinga, sifat mulut. Faham? Tak ada dalam hadis yang sahih. Tapi sekiranya saya tidak mengkhianati hafazah saya, Abu Ya'la. Apa tu Abu Syekh. Ada riwayatkan hadis, of course hadis ni dikritik sanad dia, Allah ada adras. Gigi geraham. So aklan ada faham. Secara akal ada faham. Jadi lawazim sifat secara akal ni nampak, kalau ada ni mesti ada nampak juga. Yes, nampak pattern, ada pattern apa tu melampau di situ, exaggerate di situ. Salaf bukan macam tu. Syekh Muhammad Syarif kata salaf tak ada pattern exaggerate. Salaf itu sifat Allah kita tak tahu sifat Allah SWT, kita tak khaut dengan makna benda tu. Bahkan Ibn Surayj yang ulama geng-geng Salafi hujahkan, dia kata jangan tafsirkan selain bahasa Arab pun. Masya-Allah. Jangan tafsirkan dengan makna, jangan terjemah dalam selain bahasa Arab. Ya. Istiwa. Allah istiwa. Allah yanzil. Tak boleh kata Allah turun, tangan Allah. Tak boleh. Pendapat Ibn Surayj Al-Hanafi, Syafi'i Saghir pada zaman dia, yang dicanang-canang oleh geng-geng Salafi sebagai inilah dia ejen Salafi, dia geng-geng Syafi'i.
Ya Rid, jauh betul pemahaman salaf daripada pemahaman salafiyah mu'asirah. Itu sebenarnya perbezaan di antara Athari yang betul-betul Athari dengan salafiyah mu'asirah. Al-khawd What tafwid? Kita bukan tafwid nak kata tafwid kaifiat. Kaifiat tidak, la yarfa'ul ma'na. Tidak menafikan makna makhluk tu. Tidak menafikan langsung. Tidak menafikan. Awak tetap akan menatijahkan bayang. Orang bayang, orang takif. Tetap akan menatijahkan orang bayang. Tak payah tipu. Saya pun pernah dalam aliran ini. Dan kita bangga dengan boleh bayang dan nak tengok bayangan tu. Masya-Allah, tabarakallah. Ayat sebahagian orang ni yang mana dia tutup Facebook dia. Ayat sebahagian orang ni, Jahmiah kesianlah, Tuhan depa tak ada suara, tak ada apa tu, tak boleh ketawa, tak ada jari. Kita suka nak tengok Tuhan kita. Memanglah suka nak bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bukanlah dengan awak punya lisan yang jur'ah kepada Allah Subhanahu Wa Taala macam tu. Tegamak cakap Allah Taala macam tu. Bila ilm wala burhan. Ya. Okay. So macam tu. Berbangga dengan Tuhan kita ada ni, Tuhan kita ada ni, Tuhan kita ada ni. Lah sekali. Tak melazimkan jawarih, tak melazimkan a'dha. Awak nafi ni, awak kata macam ni. Awak nafi, ingat ni kucing swarga ke? Maksudnya macam dua keadaan boleh ada dalam skronika, dua keadaan boleh ada kan? Dalam satu masa. Syekh, bukan macam tu. Bagi mereka boleh di sisi Allah ala kulli syai'in qadir. Allah duduk atas sayap nyamuk. Sayap nyamuk pun boleh. Kan nak ada anak pun boleh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belajarlah hukum akal belajar fiqh, belajar athar salaf. Jadi insyaallah itulah di antara benda yang mencetuskan dan perbezaan yang ketara di antara Athari dengan Salafi. Selain daripada Athari, they really appreciate khazanah turath umat Islam. Lihatlah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Ibnu Rajab Al-Hambali sebagai model tu je. Dalam Hambali, you have Ibnu Qudamah and you have Ibnu Rajab Al-Hambali. Jamil. Tapi pada waktu ni Ustaz masih belum tinggalkan Syekh Abdul Wahab lagi. Bila tu? Betul tak? Yang anda faham pertemuan kita yang lepas. Yes, betul. Entah waktu melihat tawassul boleh, apa semua boleh. Sebab tu saya kata, waktu belajar semua tu, kita ada macam sayang dengan tokoh kita yang kita kagum. So kita nak neutralkan benda tu. Kita nak padankan, takwilkan. Macam orang macam Sadruddin Qunauji buat Ibn Arabi. Semua buat kan? Ibn Arabi tahsih, husnul zan, takwil, taujih kepada ahsanil mahamil. Okay, so dan benda-benda ni rakan-rakan Indonesia aktif buat. Maksudnya Ibn Muhammad bin Wahab pun ada ajar kitab Az-Zawajir fi Iqtirafil Kaba'ir oleh Ibn Hajar Al-Haytami. Pun ada ajar kitab Fathul Mubin Ibn Hajar Al-Haytami. Pun ada ajar. Okey, dia ada ajar kitab tu. Okey, ajar kitab orang kafir pun tak ada masalah pun. Kan? Nothing issue pun. Tak ada isu. Ajar kitab Aristotle pun tak ada isu. Kan? Masalahnya pada praktikal awak kepada orang yang melaksanakan intipati kitab tu, awak kafirkan dia. Itu masalah dia. So, saya belum lagi berlepas diri dari Syekh Muhammad Wahab kerana ada unsur sayang kepada tokoh. Okay. So, yang terakhir tu adalah emosi lah. Dari segi akli tu dah boleh tinggal. Tapi emosi. So, apa yang membuatkan emosi saya boleh tinggalkan adalah kerana melihat kepada natijah ajaran ini sebenarnya kepada masyarakat. Awak nak sayang orang silam yang dah lama meninggal, apa manfaat dia kepada orang sekarang? Kepada bangsa, agama dan negara. Awak nak bertanggungjawab ke kalau kecintaan awak kepada orang yang dulu dah mati tu merupakan tanggungjawab awak melahirkan, mencetak ramai pengganas yang mungkin lebih ekstrim daripada awak dulu, yang tergamak buat benda yang lebih dahsyat lagi, menyebar kepecah belah dalam kalangan masyarakat, nak musuh dengan masyarakat. Apa yang menguntungkan pada kecintaan orang mati? Kita ada banyak lagi awliya Allah yang perlu dibela dan dikafirkan. Di samping kita bahas tentang pengganasan fizikal Syekh Muhammad Wahab ini, saya rasa yang lebih merosakkan adalah pengganasan dalam lapangan ilmu itu sendiri. Bagaimana gerakan ini dia macam a bull in a china shop. Nampak semua merah, dia langgar, boom, langgar. Sulfik pun ditentangnya, asalnya ilmu kalam. Ilmu kalam tu ada bahagian yang Syairah pun Maturidiyah juga mengkritik, bukan menerima semuanya, tetapi ada sikap seolah-olah macam lebih sikit ilmu Islam tu lebih baik.
lebih tidak memerlukan berfikir itu lebih baik, lebih simple itu lebih baik. Ini adalah pengganas ataupun intellectual hooliganism lah. Kalau almarhum Dr. Uthman Al-Muhammadi, dia kata intellectual barbarism. Sahih, itu adalah istilah yang sangat tepat. Satu apa kita nak terjemah barbarism ni, kebiadaban lah. Yes, kebiadaban ilmu. Itu sebenarnya saya lebih risau bila saya lihat kepada social media. Ya, orang tak seru kepada bunuh orang, bom sana bom sini, tidak. Tapi seruan kepada tidak menghormati usaha berfikir ulama. Itu sangat-sangat merobohkan tamadun kita sebenarnya. Macam mana kita nak maju ke hadapan kalau ilmu yang telah dibina oleh para ulama ini dihina dan dipandang lekeh. Betul. Dan ini bukan kerisauan Ustaz Nurul seorang sidang kalam sahaja, bukan. Ya. Kerisauan third wave Wahhabism. Syekh Abdul Karim Khudair, antara ulama di Riyadh, dia mengatakan antara musibah dan bala adalah orang bercakap tentang ulama tanpa mengira aliran. Syekh Rahmatullahi, orang cakap ulama sekian. Dan ini hanya berlaku kerana penuntut ilmu itu sendiri, asatizah itu sendiri mudah-mudah menyalahkan orang depan orang awam. Sampai orang awam tergamak. So intellectual barbarism ini telah merebak dalam kalangan masyarakat awam sendiri, yang mana ianya hasil daripada damage yang dicorakkan oleh Salafiyah moden itu sendiri. Dalam menyimpelkan ilmu itu, memudahkan bodoh, menjadikan dia memudahkan ilmu. Mempermudahkan ilmu, bagus satu sudut, tapi menampakkannya tak ada ciri eksklusif. Itu satu keburukan yang besar. Okay, Ustaz perlu berehat dulu untuk kita sambung sikit. Semangat ni nak memujuk orang. Kita teruskan. Sahabat-sahabat, boleh pelan jangguknya tu. Okey. Baik, ini ada sahabat kami minta tanya Ustaz, tapi mungkin ini agak panas sikit dan kontroversi sikit lah. Ini tentang buku Ad-Darimi. Kan, bolehkah dikatakan bahawa buku dia tu, Naqd tu, mewakili akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebenar, atau ia adakah respon yang melampau kepada Jahmiyah? Satu melampau terbawa kepada satu pelampauan yang lain. Macam mana? Apa pandangan Ustaz? Barakallahu fikum. Satu kaedah dalam kalangan guru-guru kami yang bermazhab Hanbali kata, setiap kitab yang tidak diberi i'tina oleh para qudama, la taltafid wajhaka ilaih. Jelaskan saya i'tina apa? Setiap kitab yang tidak diberi fokus oleh jumhur para ulama, maksudnya majoriti ulama, tak beri perhatian kitab tu, jangan alihkan wajah anda kepada kitab tu. Dan kitab ini difamouskan oleh Ibn Taymiyah. Naqd Ad-Darimi. Maksud sebelum tu terkubur lah, macam tak ada orang layan lah. Difamouskan oleh Ibn Taymiyah. Walaupun ada ujian-ujian umum, pujian-pujian umum. Pujian-pujian umum ni tak valid dalam kebanyakan masa. Abu Hatim Ar-Razi kata Ruzika husnul tasanif, dikurniakan kebagusan dalam menulis. Menulis apa? Uthman Ad-Darimi tulis banyak jurnal. Banyak jurnal dia tulis. Dalam Ilal Su'alat, Ali bin Madini dia tulis. Ada yang bagus lah. Ada yang bagus. Maksudnya yang menjadi rujukan utama dalam hadis. Jadi, tapi dalam pujiannya kekal umum. Dia bukan pujian yang khusus kepada buku tu. Okay. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sidang pendengar, Uthman bin Sa'id Ad-Darimi adalah orang yang hidup pada zaman Muhammad bin Karram. Tolong berlaku adil di sinilah. Awak attack Ibn Karram, awak attack Husain Al-Karabisi, awak kata dia kafir. Sedangkan mereka tu semua hidup zaman salaf. So tak ada valid pun hujah, tak boleh kritik Darimi. Sebab apa? Dia salaf. Awak attack Ibn Karram sezaman dengan Uthman bin Sa'id Darimi. Awak attack Wasil bin Atha sezaman dengan Mu'tazilah, sezaman dengan Hasan Al-Basri. Zaman bukan isu dia. Sayang, zaman bukan isu dia, sayang. Zaman bukan isu. Sebab itu saya tertarik dengan Mustaqil, insya-Allah, Ustaz Nawawi. Apa hujah pada zaman? Kita bukan mencela salaf dalam erti kata mencela salaf yang as-salih. Tapi kita mengunggulkan kebenaran. Itulah manhaj salaf. Itulah manhaj salaf. Itulah dia. Kalau mencela itulah namanya mencela salaf. Yang dikecam dalam agama. Maksudnya mencela versi asli agama.
versi asli agama itu nama yang mencela salaf. Adapun mencela orang-orang tertentu dalam kalangan salaf, mengkritik mereka, ini bukan mencela salaf. Kamu kritik Ibn Karram. Dan Ibn Karram adalah antara orang yang kata Tuhan adalah jisim, laisa kal ajsam. Dan dia punya murid Ibn al-Haytham banyak dipersetujui oleh Ibn Taymiyah dalam Darat Ta'arud, bahkan menukilkan persetujuannya tentang hulul hawadith dan sebagainya berkenaan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jismun lakal ajsam ni pun terlepas juga pada sebahagian tokoh-tokoh Salafi moden ni. Tidak perlu sebut nama lah. Betul. Dan kita boleh trace daripada mana keluar jismun lakal ajsam ni. Betul. Jadi Osman bin Sa'id Ad-Darimi tidak mewakili Ahli Sunnah wal Jamaah, bagaimana pendapat saya. Tidak mewakili Ahli Sunnah wal Jamaah, bahkan tidak mewakili salaf. Kerana salaf, manhaj mereka adalah kaf, diam. Al-kaf, diam. Kalau tentang marwah para sahabat pun diorang punya prinsip wal kaffu amma syajara bainahum. Maksudnya diam, jangan cakap apa-apa pasal konflik diorang. Apatah lagi sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang diorang tak tahu. Isu sahabat, diorang ada catatan sejarah. Mereka lebih dekat dengan zaman tersebut, mereka boleh cakap. Tapi mereka kaf. Al-kaf maksudnya sifat Allah, kita tak cakap. Itu antara khasais salaf. And then bila awak lawan Ad-Dari, lawan Bishr al-Marisi dengan perkataan-perkataan yang semisal itu, kan, dengan dalam semisal, dengan hadis yang mungkar, dengan lawazim-lawazim kejisiman, ini bertentangan dengan akidah salaf itu. Asy-Syafi'i tidak terkenal dengan sifat seperti itu. Asy-Syafi'i kata saya beriman dengan makna yang dikehendaki Allah. Al-muradillah. Al-muradillah. Al-murad rasulih. Makna yang dikehendaki Allah. Al-khawd fi sifat seperti itu tidak dikenali dalam kalangan Asy-Syafi'i, bahkan Ahmad bin Hanbal tidak. Tanpa menafikan kekurangan insani kemanusiaan Imam Ahmad bin Hanbal yang mencetuskan semua ini. Ad-Darimi is just another terjemahan kepada kemarahan Hanabilah. Saya baca kitab Syekh ataupun Dr. Omar Muhammad Nur berkenaan dengan bagaimana prosecution yang dilakukan oleh Mu'tazilah di atas Imam Ahmad itu sedikit sebanyak memberi kesan juga kepada cara Imam Ahmad respon. Manhaj Imam Ahmad, usul yang dipegang oleh Imam Ahmad adalah dalam hati kita dan di atas kepala kita. Tetapi gaya respon itu boleh kita perbincangkan. Of course. Betul tak? Dan jadi, itulah yang tidak boleh dikritik dalam kalangan Salafi Mu'asirah. Awak sentuh Ahmad bin Hanbal, awak sentuh. Sekarang kita tak benci Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa yang benci? Of course ahli bid'ah. Betul. Siapa benci? Of course ahli bid'ah. Benci. Tapi awak be konsisten dengan manhaj awak sendirilah, tolong. Maksudnya tak ada orang yang maksum seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awak sendiri tak ikut Imam Ahmad punya ikhtiar kot. Dalam mentahzir Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini. Betul. Jom ikut semua. Kan awak tak naklah, takkanlah. Apa saya takkanlah Imam Ahli Sunnah tu, takkan awak tak nak ikut. Kan? Betul. Jadi nak katanya bukan semua kena ikut Imam Ahmad bin Hanbal. Terutamanya approach dia. Approach emosional dia dalam menghadapi keganasan Mu'tazilah. Jadi Osman bin Sa'id Ad-Darimi adalah orang yang bangun menggunakan hujah-hujah logik. Pada di sisi dia logik lah, kelaziman-kelaziman. Berkalam lah. Berkalam untuk membela Hanabilah. Sedangkan Hanabilah, nature akidah Hanabilah adalah nature akidah awam. Yang mana, you terima, dah. No kalam. Kalam. Sebab kalau awak kalam, bila awak start perincikan makna, habis awak. Awak akan terdedah kepada macam-macam zallat. Sekarang ni itu nature Hanabilah. Hanabilah tak boleh, akidah Hanabilah tak boleh dibela dengan kalam. Tak boleh dibela dengan kalam. Akidah awak adalah stick to text. Stick to the text. So tak boleh untuk cari dalil-dalil untuk membela zahir tersebut yang yuhimul kufr. Kan di sisi Asy'ariyah. Memberi waham, maksudnya percaya Allah Taala ada ni mendatangkan tajsim dan kufur. Jadi apa yang dia buat tu seperti mana kita kata tadi, kembali kepada asal, tidak mewakili salaf. Kerana salaf tidak suka untuk khawd dalam sifat, seperti mana Imam Malik rahimahullah, istiwa' ma'lum wal kaifu ghairu ma'qul.
Kan? Tidak tercapai akal. Ini yang lebih sahih kan? Ya. Ini lafaz yang lebih sahih. Kan? Wal iman bihi wajib, maksudnya iman dengan lafaz istiwa tu wajib. Kan? Wasu'alu anhu bid'ah. Tanya tentang macam mana cara, kan? Bahkan sekarang ni orang dah sebut cara dia dah sebenarnya. Tengok dalam riwayat Al-Khalal yang dibela oleh Ad-Darimi ni. Kan? Tengok riwayat Hanabilah. Allah Ta'ala duduk atas arsy sampai ada lebih tiga jari sini. Bunyi Besi. Kering. Ini bukan cara ke? Hello, ini bukan cara ke? Kaif ya? Ini bukan kaif. Kata-kata, bukan. Katakan, habis itu apa? Itu apa sebenarnya? Itu apa? Bukankah perincian itu cara? Jadi, dia bertentangan dengan manhaj al-asna, para imam yang terdahulu. Itu saya adalah juga dialog kat Facebook ni dengan sahabat-sahabat kita yang jelas-jelas menolak kalam. Tapi dia berdialog, dia berkalam dalam kalam tu. Ini saya nak ingatkan, sesiapa saja yang menolak kalam, biasanya anda juga akan berkalam. Anda tak boleh lari. Bila nak tolak kalam, you akan kena berkalam. Sebab tu ada yang tak bagi kalam, dia jadi kongres pula. Dia tak jadi sidang. Tapi dia pun nak berkalam juga. So tak tahulah pendirian mereka tentang kalam tu apa. Iaitu haram untuk kami, halal untuk mereka ke macam mana? Kan? Jadi inilah persoalan yang sahabat-sahabat kita harus fikirkan. Begitulah. Maksudnya begitulah. Begitulah banyak kalinya haram untuk mereka, halal untuk kami. Ya. Ustaz dah masuk isu Hanabilah ni kan. Maybe kita boleh cerita sikit tentang fitnatul Hanabilah. Okay? Maybe Ustaz boleh ceritakan sedikit sejarah dia, sebab saki-baki ataupun baggages tu masih ada sampai ke hari ni. Ya, of course. Dia masih ada lagi. Dia seperti mana rekod Ibn al-Athir. Dia mula pada kurun ke-4, kurun ke-5 Hijrah, berlaku pasca daripada mihnah yang dialami oleh Muhammad bin Hanbal rahimahullah, keganasan Mu'tazilah dan naiknya al-mutawakkil ala Allah yang menjadikan Hanabilah ni tiba-tiba kuat balik. Kuat balik sebab al-mutawakkil ala Allah ni dia risau aku ni orang semua pro Imam Ahmad. So tindakan politik membebaskan Imam Ahmad. Dan bersama Imam Ahmad punya akidah pula. Jadi ketika itu Hanabilah mempunyai syaukah, mempunyai kekuatan. Sampai-sampai kekuatan itu menyebabkan mereka pula bersifat dendam. Ini tak boleh dinafikan, dia macam catatan sejarah, bukan saya yang cakap. Kan? Familiar kan? Bukan saya kata. Imam tu kata. Kan? Betul pun. Kan? Memang mereka seperti itu. Sampaikan mereka berbangga menyebarkan akidah-akidah mereka yang terjisim. Dan ini bahkan bukan kita yang cakap. Bahkan Ar-Radhi bi amrillah, Khalifah Ar-Radhi bi amrillah keluar kenyataan. Ibn al-Athir kata keluar kenyataan, kamu Hanabilah sudah stop menyebarkan riwayat-riwayat yang menyebabkan orang faham tajsim. Khalifah Ar-Radhi bi amrillah keluarkan sudah dah serius lah keadaan waktu tu, sehingga Khalifah perlu keluarkan. Ya, betul. Kalau Mu'tazilah kata kami akan kata Z. Macam tu lah. You kata hitam, kami akan kata putih. Betul. You kata ekstrim tu, you ekstrim nafi, kami ekstrim isbat. Dan benda ni Imam Az-Zahabi akui dalam Siyar ketika membahaskan tentang Muqatil bin Sulaiman. Muqatil bin Sulaiman adalah antara pemuka fahaman isbat as-sifatiyah, isbat ni, dan dia didakwa tajsim sebagai seorang mujassim walaupun dia ahli tafsir. So Imam Abu Hanifah kata kita diuji ubtulina dengan dua ekstremisme. Tajuk kita hari ni Az-Zahabi nukilkan dalam Siyar, iaitu Muqatil bin Sulaiman tajsim dan Ja' bin Darham atau Jah' bin Safwan yang ekstrem ta'til. So dua kutub ni, antara dua pelampauan tajuk kita pada hari ini. Jadi sehingga menyebabkan itu satu tajsim yang sampai draw attention Ar-Radhi bi amrillah, dan juga betapa kejamnya diorang kepada pengikut mazhab Syafi'i. Diorang melarang jahar bil basmalah, melarang qunut, dan melarang semua mazahir Syafi'iyah. Diorang kata jangan baca bismillah kuat, jangan qunut,
Jangan apa-apa syiar Syafi'iyah, jangan. Sampaikan diriwayatkan Ibn Athir kata, salah seorang pemuka Hanabilah bawa sini Quran, kepada bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. Walaupun ada qiraat kata bismillah tu bukan yang salah satu Fatihah, dan dia buat 6 tu dekat ghairil maghdub. Ini suratul mustaqim suratul ladzina an'amta alaihim buat situ. Bismillah tu tak ada. Kan bismillah tu tak ada. Dan Malikiyah pun tak gelabah macam tu. Saya bukan anti Hanbali saya adalah orang yang rakan-rakan Salafi kata, oh lepas dah keluar Salafi nak klaim-klaim Hanbali lagi, nak share-share kalam-kalam mazhab Hanbali. Saya cinta ulama mazhab Hanbali. Yang kita anti adalah sifat seperti ini. Sifat certain kelompok. Dan kalau Syafi'i ada perangai seburuk macam tu, kita akan cakap juga, apa awak ni? Itu sikap, masalah sikap. Bukan isu ilmiah. Kalau takrir tak ada masalah lah. Kalau takrir ilmiah tak apa. Ini sikap. Jadi sampaikan kekejaman itu menyebabkan Syafi'iyah di Baghdad dan Syafi'iyah di Khurasan ketika itu rasa tertekan. Yang mana Syafi'iyah ni kebanyakannya memang didominasi oleh atba' Abul Hasan al-Asy'ari, Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Itu yang menyebabkan orang tak tahan. Dia orang kata, kenapa Ibn Qushairi buat masalah? Awak tu dulu buat masalah. Awak buat apa tu ketika itu ekstrim dalam tajsim, ekstrim dalam isbat sampai menuju kepada tajsim. Kemudian awak attack Syafi'iyah, attack jahr bil basmalah, attack qunutul fajr. Cuma Syafi'iyah tak marah. Kemudian Syafi'iyah kata, sampailah Ibn Qushairi rahimahullah buat satu kenyataan, wattaba'u ma tatul syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Sulaiman tidak kafir. Orang tuduh Sulaiman buat sihir. Sulaiman tidak kafir. Yang kafir itu jin. Wa ma kafara Ahmad walakinnal Hanabilah kafaru. Maksudnya bukanlah Imam Ahmad tu tajsim. Kamu sebenarnya tajsim. Kata Ibn Qushairi. Seawal itu lagi. Ni bukan kerja Syekh Fodah baru-baru datang. Kerja Hanabilah Judud sama Abdul Al-Azhari baru-baru datang. Tak. Sejak Ibn Qushairi. Sejak zaman Asy-Syarif. Abu Musa Al-Hanbali. Memang ada hadir qadhiyah tajsim ni. Pasca mihnah yang akhirnya mengorbankan sifat itu, mengorbankan Al-Bukhari rahimahullah. Ya, Ustaz, cerita sikit yang ini Ustaz. Dia mengorbankan Al-Bukhari. Al-Bukhari kata Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Adapun perbuatan saya makhluk. Ada orang nakal datang tanya dia, lafaz aku ni baca Quran ni makhluk. So orang dengar takat tu, orang bagi kata, oh Al-Bukhari kata bacaan Quran dia makhluk. Yang mana itu bertentangan dengan akidah ahli hadis ketika itu. Jangan cakap benda tu. Jangan cakap pasal benda tu. Kan, jangan cakap pasal benda tu. Siapa yang cakap Jahmi? Siapa yang cakap Jahmi? Well, sekarang ada isu awak mengkultuskan perkataan ahlul hadis. Tolong jangan kultuskan perkataan ahlul hadis. Imam Bukhari ahlul hadis ya. Jangan kultuskan perkataan Ahmad. Ataupun menjadikannya sebagai dalil yang tak boleh ditolak dan tak boleh menerima apa-apa takwilan lain. Tak boleh. Itu sifat kebanyakan kita sekarang. Kan berhujah dalil itu menjadikannya wahyu dan berwala dan berbarak di atas benda itu. Okey. Jadi mereka mengatakan, oh Imam Bukhari kata Quran ni makhluk. Sebab dia kata bacaan Quran dia makhluk. Itu melazimkan apa yang orang tak lazim. Lazimul madhhab laisa bimadhhab. Kaedah dalam akidah kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, Ustaz, mengorbankan Imam Bukhari kerana sifat Hanabilah ketika itu yang skeptik, mudah bersangka-sangka. Tak nak selidik dalam, tak nak bincang isu. Ada beza di antara lafaz bacaan kita dengan malfuz. Quran kalamullah memang bukan makhluk, kalam Allah qadim azali, perbuatan kita. Tak nak differentiate, tak nak mendalam memperincikan benda tu. Tak nak. Simplicity yang kita cakap tadi. Isu itu bermula sejak itu, Ustaz. Bukan sekarang saja, sejak itu. Siapa yang mendalanginya? Hanabilah yang mendalanginya. Awam Hanabilah. Dan didukung oleh agamawan yang korup ketika itu. Korup dalam kalangan Hanabilah. Apa yang terjadi kepada Imam Bukhari, Ustaz? Oh, dihalau daripada Nishapur. Ditarik tauliyahnya. Mati dalam gelandangan, mati dalam keadaan pelarian. Seperti itu dia buat kepada Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Isu itu sahaja. Isu sahaja. Yahya Az-Zuhli, seorang tokoh hadis yang besar juga, tokoh ilal.
Sebagian ulama kata dia buat macam tu kat Bukhari, dia tulis surat attack Bukhari, padahal dia tahu Al-Bukhari tu sebenarnya tak bersalah. Kan? Sebab jaki rasanya. Apa tu? Sebab dengki dengan Al-Bukhari, hasad dengan Al-Bukhari. Ala kulli, semoga Allah mengampuni orang-orang yang telah lepas. Laha ma kasabat wa alaina ma iktasabat. Kan? So itu yang berlaku pada Imam Al-Bukhari. Siapa yang bertanggungjawab? Hanabilah bertanggungjawab. Tak nak masuk lagi At-Tabari rahimahullah, isu khilaf, isu asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmudah je pun. Semoga Tuhan kamu membangkitkan kamu pada maqam mahmud. Ada riwayat daripada Mujahid bin Jabir, maqtu' sampai tabi'in sahaja. Maqtu' sampai tabi'in. Which is bukanlah benda tu benda yang wahyu atau musallamat. Ceritakan Ustaz, apa riwayat tersebut? Riwayat tu kata ayat itu maksudnya Allah akan yuq'iduhu ala arsy. Allah Taala akan mendudukkan Nabi bersama Allah di atas arsy. Hanabilah pegang benda tu macam usul agama Allah Taala. Padahal maqtu' tu. Daripada Mujahid bin Jabir. Yang mana kita tahu banyak je tafsiran para tabi'in yang kita KIV kita tengok dulu dengan dalil-dalil yang lain, kita tapis dulu, okey ni yang rajih berdasarkan sekian-sekian murajihat. Tapi Hanabilah ambil satu ni, dia jadikan usul agama, dia baling batu kat rumah orang tu kerana orang tu kritik. Makasih mati orang tu kebuluran, mati dalam pelarian, dikebumikan oleh 2-3 orang sahaja ulama besar tu. Dalam keadaan gelandangan, dalam keadaan pelarian, takut, penuh ancaman. Apa beza awak dengan Khawarij yang buatkan Osman terpaksa dikuburkan di perkuburan, di berdekatan perkuburan Yahudi. Osman bin Affan radhiyallahu anhu, rekod Ibn Sa'ad, terpaksa dikuburkan malam bawa dekat perkuburan Yahudi. Muawiyah waktu dia perintah Madinah, dia luaskan Baqi sampai perkuburan tu. Sekarang Khawarij larang jenazah Osman dibawa. Kau buat tu, apa beza awak dengan Khawarij? Itu fitnah Hanabilah yang amat mengecewakan kita. Sampai Ibn Qushairi bawa mereka semua apa tu, dan ini mengorbankan Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani. Ya, regu dilawan waktu tu Al-Hafiz bin Mandah, Abdullah bin Mandah. Ibn Mandah tari Salafi, Hanbali. Abu Nu'aim Al-Asbahani Asy'ari. Bergaduh, punya dahsyat teruk. Sampai Hanabilah berkomplot untuk menyerang, bahkan membunuh Abu Nu'aim. Tapi Allah menyelamatkan Abu Nu'aim. Allah menyelamatkan Abu Nu'aim Al-Asbahani daripada rancangan mereka. Bahkan mereka yang terkena benda tu. Kata para ulama tu karamat. Ibn Asakir kata tu karamat Abu Nu'aim Al-Asbahani. Jadi perbezaan akidah sampai membuatkan kita takfir, laknat dan membunuh. Ini pengikut Ahmad bin Hanbal. Yang mana Muhammad bin Wahab pengikut mazhab Hanbali. Pengikut mazhab Taimiyah. Saya bukan nak kata mazhab Hanbali buruk ke apa. Kita ada fudalah Hanabilah. Dan ada ghulatul Hanabilah. Ada ghulat Hanabilah. Kita ada orang menyaring agama ini. Allah Ta'ala janji orang saring agama, menapis the cream of the top, maksudnya benda yang baik daripada buang yang keruh, ambil yang jernih. Dia ada sama prinsip. Kan? Jangan teruskan kekeruhan ini. Orang nak cuba teruskan kekeruhan sifat, kekeruhan perbahasan sifat, hanya meneruskan mihnah semata-mata, merugikan umat. Contoh Ustaz dah baru-baru, atau bukan baru-baru ni dah sejak bertahun lepas, secara mudah sahaja kenyataan-kenyataan dilontarkan berkenaan dengan majoriti ummah, yakni Al-Asy'ariyah, mengatakan bahawa mereka menyembah Tuhan yang tidak wujud. Contoh kenyataan sebenarnya adalah Asy'ariyah, Tuhan Asy'ariyah ni tak ada. Kita boleh anggap benda tu sebagai tersilap, dan Ustaz yang menyebutkan itu pun sudah meminta maaf. Tak tersilap. Okey Ustaz, Ana faham apa jawapan anda, tapi kesian habis soalan. Okey. Nampak? Bukannya Adam dah jilat Ustaz, Adam dah jilat Ustaz Nurdus. Ustaz Nurdus pun kita. Baru-baru ini juga ada seorang lagi ustaz yang menisbahkan diri kepada jalan salaf, mengatakan bahawa Asy'ariyah kata zat Tuhan tak ada. Tak cukup dengan tu, ada lagi satu yang pergi menyokong pula kalam ustaz yang dah minta maaf itu, mengatakan bahawa betul lah apa dia cakap tu. Saya nak tanya Ustaz, pendirian mengatakan bahawa Asy'ariyah ni sebenarnya Jahmiyah, Tuhan Asy'ariyah ni tidak wujud, adakah ini pendirian terpencil di kalangan Salafi Wahbi, atau sebenarnya ini diajarkan? Ini diajarkan dan ada mustanad daripada Salaf. Ini bukan pendirian terpencil. Awak tak payah minta maaf kalau awak konsisten dengan ajaran awak. Dia ambil daripada Athar Hammad bin Zaid
Yang kata Mu'tazilah kata Tuhan tak ada tangan, Tuhan tak ada apa tu? Tak ada muka, tak ada sifat, tak ada apa. Kan? Bayangkan kalau orang kata pokok kelapa, dia ada pokok kelapa dekat rumah. Tapi pokok kelapa tu tak ada tandan. Pokok kelapa tu tak ada daun. Pokok kelapa tu tak ada batang. Pokok kelapa tu tak ada buah. Maksudnya tak ada pokok kelapa lah. Hamad bin Zaid atau Hamad bin Salamah. Hamad bin Zaid. Dan asal didungkilkan oleh Usman Ad-Darimi dalam Naqd dan dalam Rad. So, berdasarkan tu Usman bin Zaid Ad-Darimi kata, samalah Jahmiyah. Hamad bin Zaid pun sama. Salaf. Ini salaf. Sama. Tuhan tak ada muka, Tuhan tak ada wajah, Tuhan tak ada Tuhan lah. Lahum salam. Ini bukan pendapat terpencil. Sampai minta maaf itu adalah maksudnya untuk menjaga kemaslahatan ketika ini sahaja, tanpa mendedahkan akidah yang sebenar-benarnya. Benda ni diajar kot dalam kuliah-kuliah akidah oleh tokoh penting salafi juga di Lembah Kelang. Diajar. Unsur ini diajar. So melazimkan itu, dan itu diteruskan oleh Ibn Qayyim. Ya'buduna adama. Mereka menyembah Tuhan yang tidak ada. Padahal bukan pendapat terpencil. Tak ada pun kenyataan yang mengatakan seolah-olah tidak ada. Mereka kata dengan jelas sebenarnya Syairah ni sembah Tuhan yang tidak wujud. Jadi Ustaz tak rasa benda tu bordering takfir ke Ustaz? Yes, of course. Dia adalah jurang-jurang yang satu step je lagi. Kafir kan je lah. Jadi concern kami ni seperti apa yang sahabat-sahabat dah dengar daripada awal, valid, dan benda ni kami bawa contoh-contoh yang sedang berlaku sekarang ini. Puak-puak yang sama juga yang sedang mencetuskan pergaduhan, sedang membawa kepada sebenarnya takfir, dan diorang anggap tu jihad sebenarnya. Diorang anggap tu jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melawan Jahmiyah. Dan bahkan dinukilkan oleh Ibn Taymiyah bahawasanya al-Asy'ariyah tu makhanif Mu'tazilah. Asy'ariyah adalah khunsa Mu'tazilah, perempuan Mu'tazilah yang tak berani jadi Mu'tazilah, tapi dia bapuk-bapuk lah kira. Mu'tazilah. Ni memang ada dalam kitab-kitab Taimi. Jadi nak jadi Taimi, jangan beralas-alas lah sebenarnya. Saya kena mohon maaf Ustaz, sebab ada lagi beberapa perkara yang kita kena bincangkan, tetapi ialah atas keizinan waktu dan technicality saya Ustaz, mungkin kita terpaksa untuk berhenti dulu. Cumanya sebagai penutup lah Ustaz, nasihat yang ikhlas kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi memperjuangkan Syekh Muhammad Abdul Wahab dan sebagainya. Kasih satu yang terus insya-Allah sampai ke hati mereka, daripada hati entah atas dasar kasih sayang, atas dasar concern kepada umat, atas dasar nakkan kemajuan umat Islam, nak menjauhkan diri daripada kedua-dua pelampauan dan kembali kepada jalan wasat, as-siratal mustaqim. Apa nasihat yang Ustaz boleh sampaikan kepada kita semualah dan kepada mereka? Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Saya menasihati diri saya yang pertamanya, kemudian kepada saudara-saudara kita di luar sana agar menjaga keikhlasan hati kita bersama-sama. Sebab orang ikhlas ni Allah Ta'ala akan kumpulkan akhirnya dalam satu camp juga. Orang ikhlas, walaupun dia berbeza pendapat, itu tak boleh ditolak. Tapi keikhlasan hatilah yang menyebabkan kita akan tengok satu benda ni tak boleh macam ni. Dak mayarimu ila malayamu. Tinggalkanlah benda yang meragukan kamu, pergi kepada benda yang meyakinkan kamu, iaitu yakin selepas kamu belajar ilmu. Jangan yakin diri tanpa belajar. Ni simple, okey lah ikut. Istafti qalbak. Tanyalah, mintalah fatwa daripada hatimu. Maksudnya hati yang suci bersih. Itulah saya nasihatkan diri saya dan rakan-rakan agar menyucikan hati. Sebab hati yang bersih lah yang akan menyebabkan awak tengok ni, dan awak tak akan bela kerana unsur dia tokoh saya. Hati bersih lah yang akan kata, ini bertentangan dengan nilai etika moral, ini bertentangan dengan ajaran Islamiyah kemanusiaan, ini bertentangan dengan ajaran Islam yang sahih. Rahmatullah alamin. Kerana kesucian kita tak dawa kita hati suci, tapi saki-baki kemanusiaan tu adalah hati kita. Pembunuhan dan keganasan bukanlah satu jawapan. Kita tak suka orang buat tukar kita buat ke orang buat apa? Dan laknat melaknat. Kita kempen nak laknat orang yang berbeza pendapat dengan kita. Bila kita kena beza, kita kena laknat, kita play victim, kita macam oh inilah ujian Allah SWT kepada saya. Kita tak suka benda tu. Jadi nasihat saya yang pertama adalah sama-sama kita menyucikan hati dan belajar menuntut ilmu ni, objektif dia adalah untuk
menyebarkan kasih sayang sebenarnya itu je. Dan menegakkan kebenaran yang tertinggi, iaitu apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Imam Ahmad attack Mu'tasim dengan Wathiq, Rasulullah ada tanya ke masalah Quran makhluk. Sama tu kita cakap juga. Rasulullah ada tanya ke istiwa tu apa tu? Kena Allah di mana kan? Allah di mana? Rasulullah ada tanya banyak event ke Rasulullah tanya macam tu? Dan itu diamalkan ke tidak? Yu'amal ke tidak? Adakah Rasulullah tanya dalam banyak event ke? Itu usul agama ke? Kalau usul agama, maksudnya orang yang tak pegang dengan benda tu something wrong lah pada akidah dan keimanan mereka. Kalau tak, awak samalah macam orang yang kata ghalibin nas, macam Syekh Muhammad Wahab kata dalam risalah dia, pada jilid yang keempat tu, surat 9, a'dauna ala anwa, musuh-musuh kami pada beberapa jenis. Antaranya adalah ghalibin nas, majoriti manusia. Tuan, agama apa yang menjadikan majoriti manusia sebagai musuh mereka, tuan-tuan? Majoriti manusia adalah umat yang berpotensi untuk diajak, kan? Bukan untuk diperangi, untuk ditindas. Okey, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan kekerasan dan keganasan seperti itu, yang mana jangan nafikan keganasan dan kekerasan yang telah pun diwarisi sejak fitnatul Hanabilah sampai sekarang. Jangan nafikan. Tolonglah. ISIS tu berdiri di atas aliran apa? Asy'ariyah. Ustaz? No. ISIS ada Asy'ariyah ke Ustaz? Al-Qaeda berdiri di atas aliran apa? Asy'ariyah. Tak. Even dalam jihad Soviet Afghanistan pun, Syekh Abdullah Azzam dapat detect bahayanya Najdi. Dalam geng-geng teroris ni. Jadi jihad Soviet tahun 1990-an dulu, lawan Soviet, yang didanai oleh Amerika, oleh Arab Saudi, Mujahidin Arab semua, kan? Abdullah Azzam, tokoh Ikhwani Jordan, dapat detect bahaya Najdi, bahaya Wahabi Najdi. 2 minit saja, maaf sebab ini dah nak habis betul. Okey, sorry. Bahaya Wahabi Najdi sebab Abu Muhammad Al-Maqdisi kafirkan orang dan ajak untuk gaduh sesama mujahidin, sampai merosakkan target sebenar. Jadi, bahaya. Walaupun dalam kalangan, sebab itulah jihadi berpecah belah sesama diorang. Jadi nasihat saya, jaga kesucian hati bersama dan teruskan belajar. Jangan berhenti belajar, tu je sebenarnya. Jangan berhenti belajar ilmu. Dan dialog. Merentas aliran, berbincang. Dan jangan berpadu dengan cikgu dekat tempat stesen pusat kita je sebenarnya. Pergilah tengok cikgu lain, aliran dia, dengar. Barakallah. Jangan berpadu dengan cikgu satu kita. Kalau awak rasa awak takutlah nanti syubhat, stay macam tu. Jangan condemn orang. Betul. Kalau awak nak condemn orang, nak berdialog, nak fikir-fikir, luaskan pemikiran. Awak bantah orang, ready untuk dibantah. Jangan awak bantah orang, boleh orang bantah awak, jamin neraka. That is not maksudnya juara, jago. Itu je lah. Kita sebar sebab kita sayang umat Islam. Merentasi aliran. Barakallahu fikum, Ustaz. Ini bukan perkara yang senang. Saya yakin selepas ini akan datang juga, bukan setakat akan ada orang yang akan berubah, insya-Allah, Ustaz. Akan ada orang yang akan berfikir balik. Mungkin bukan generasi sekarang, mungkin generasi akan datang. Insya-Allah semuanya dibuat kerana Allah, ma kana lillahi baqiyah. Insya-Allah. Dan sahabat-sahabat, saya juga ingin mengingatkan sebagai poin terakhir, kita bukan nak mengatakan bahawa penganasan pelampau ni hanya datang daripada satu aliran sahaja, maka ada juga aliran lain yang buat. Sekarang ni ada isu Mahdism, kan? Geng-geng Mahdism ni pun dia ada kecenderungan kepada military action. Dan itu jadi pun tak boleh dinafikan daripada Salafiyah, Juhaiman punya kes. Okey. Jadi kita semua, daripada semua aliran, kita muhasabah dan kita lihat kepada usul mazhab kita masing-masing. Kalau di situ ada masalah, kita jujur dengan diri kita dan kita bincangkan balik dengan tokoh-tokoh kita dan kita ambil pendekatan yang paling wasatiyah. Itulah as-siratul mustaqim yang kita nak beri di atasnya, insya-Allah. Alhamdulillah, amin. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz dan kepada para pendengar sekalian yang sabar mendengar penyampaian ini. Ini kali pertama berlaku sebenarnya, saya yakin, dekat Malaysia ni. Yang ini adalah satu perkongsian yang rare. InsyaAllah sebarkan video ni kepada seramai-ramai yang mungkin, supaya ramai orang dapat manfaat.
Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.